Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiari sekalian. Video kita pada kali ini, kita hendak kembali kepada topik lain yang ditanya, lain yang dijawab oleh Perdana Menteri. Cuma kali ini, Perdana Menteri dia jawab agak tepat dengan soalan. Cumanya tidak mencapai maksud. Kira macam jawapan itu macam separuh masak je lah. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan sekalian. Pada pagi tadi, saya telah mengeluarkan satu video betapa kerajaan telah mengecualikan kutipan SST untuk logistik dan juga beberapa sektor perkhidmatan yang berkait dengan B2B. Dan benda ini memang kita sangat-sangat sebut baiklah sebab ianya diharapkan dapat mengurangkan atau meniadakan risiko cukai berganda ataupun compounding effect yang pastinya akan memberikan impak kepada harga barangan. Tetapi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam kerajaan ini seolah-olahnya macam tak ada idea tahu sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebab kalau kita perhatikan, sejak setahun inilah, kerajaan terlampau sibuk sangat menumpukan perhatian kepada kutipan cukai dan sebagainya. Di mana kita semua tahu, ada beberapa jenis cukai yang baru telah diperkenalkan oleh kerajaan. Seperti cukai low value goods lah, seperti penambahan cukai SST lah dan macam-macam lagi. Serta belum cerita lagi tentang penarikan subsidi itu ini dan sebagainya. Konon-kononnya atas usaha untuk mengurangkan defisit fiskal dan juga untuk menambahkan pendapatan negara. Tetapi bila kita lihat balik, pendapatan negara tidak datang dari cukai semata-mata kalau ikutkan. Sebaliknya, ia datang juga dalam bentuk pelaburan asing, pelaburan antara domestik dan macam-macam lagi. Tetapi bila kita perhatikan situasi ekonomi kita sekarang ini, pelaburan luar memang kurang gila lah datang negara kita ini. Pelaburan yang sedia ada pun berebut-rebut nak keluar daripada negara kita ini masalahnya. Dan pelaburan dalam negara pun, sesama dalam negara ini pun macam tidak begitu cantik kalau nak ikutkan. Dan perkara ini menimbulkan kerisauan sebab sekiranya kalau kerajaan ini terlampau menumpukan kepada hasil cukai semata-mata, ini boleh mendatangkan masalah kepada negara. Terutamanya dalam keadaan ekonomi kita yang tak berapa cantik pada ketika ini. Di mana kalau ekonomi tak bercantik, rakyat kurang berbelanja, maka kuranglah kutipan cukai yang akan dapat digunakan untuk menambahkan hasil negara. Kerana itulah pada baru-baru ini, Ahli Parlimen Parti Besar iaitu Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah telah membangkitkan persoalan ini kepada Perdana Menteri. Tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, saya nak anda dengar apakah jawapan oleh Perdana Menteri. Jom tonton. Yang Muhammad Perdana Menteri, kita hanya dapat kutip 3 bilion ringgit tambahan dengan kenaikan cukai yang kita buat. Bagi saya, Yang Muhammad Menteri, kecil 3 bilion nak dibandingkan dengan apa belanja yang telah kita peruntukkan. Saya nak minta pandangan Yang Amat Perdana Menteri, kenapa kita hanya tumpukan kepada hasil cukai? Kita tak tumpukan kepada hasil bukan cukai. Saya ambil statistik Yang Amat Perdana Menteri. Tahun 2022, hasil bukan cukai kita 29.08%. 2023 turun 24.4% dan jangkaan 2024 turun 20.8%. Hasil bukan cukai Yang Amat Menteri salah satunya adalah pelaburan daripada syarikat JLC dan JLC. Saya minta sangat Yang Amat Menteri supaya pengupayaan kepada tata kelola di JLC ini dapat kita pertingkatkan supaya bleeding cost yang ada di JLC dan JLC ini dapat dikurangkan dan ia akan memberi pulangan yang baik kepada hasil negara dan kita tak perlulah lihat kepada hasil cukai sahaja sebagai langkah untuk kita menambah hasil untuk negara kita. Terima kasih Tan Sri Pertua. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Soal sama ada kita gunakan CPI ataupun Everyday Price Index. Everyday Price Index itu digunakan untuk membantu kita melihat kesan kepada rakyat. Tetapi CPI digunakan kerana ini masih lagi digunakan di seluruh negara di dunia. Jadi kita gunakan keduanya, tapi dari segi rasminya masih tidak boleh elak daripada indeks CPI. Soal hasil bukan cukai, saya setuju. Sekarang ini umpamanya kita beri keutamaan kerana hasil bukan cukai kalau yang tinggi sekarang ini daripada pendapatan pelaburan, ya, termasuk dividen Petronas, Bank Negara Malaysia, Khazanah yang purata memperolehi hasil sekitar 50% daripada hasil bukan cukai. Dan pada tahun 2023 pendapatan pelaburan mewakili 65% daripada hasil bukan cukai. Dan saya setuju usaha tambahan termasuk transformasi JLISC untuk memastikan peningkatan pelaburan domestik.
Bila pelaburan domestik lebih rancak, hasil bukan cukai pun harapnya boleh dapat ditingkatkan. Di sini soalan daripada Datuk Indra Mohamed Shahar jelas. Minta penjelasan mengapakah negara asyik menumpukan kepada hasil cukai dan tidak begitu menumpukan kepada hasil bukan cukai, di mana Mohamed Shahar telah menggariskan satu data di mana kutipan hasil bukan cukai menurun dari tahun ke tahun. Bahkan untuk tahun ini, secara projectionnya ianya menurun dengan begitu ketara berbanding dengan tahun 2023. Tetapi apa yang dijawab oleh Perdana Menteri? Beliau tak jawab pun tentang mengapakah kutipan bukan cukai itu menurun. Beliau tak jawab pun sebenarnya. Dia tidak menjawab pun kenapa kerajaan asyik menumpukan kepada kutipan cukai semata-mata untuk hasil negara. Sebaliknya beliau hanya kata, okey kita setuju, kita kena mantapkan transformasi JLC, JLIC dan sebagainya, dan kita mahu melihat begitu banyak sekali pelaburan tempatan antara orang kata apa badan-badan ini diperkirakan untuk meningkatkan hasil dan sebagainya, tapi tak menjawab langsung mengapakah peratusan kutipan bukan cukai dalam hasil negara ini menurun saban tahun. Mengapakah kerajaan pada ketika ini seolah-olahnya macam terlampau fokus kepada kutipan cukai. Bahkan kalau anda masih ingat tuan-tuan sekalian, ketika mengumumkan KDNK untuk suku pertama tahun 2023, Perdana Menteri kata antara yang menyumbang kepada 56% pada ketika itu ialah peningkatan hasil cukai, bukannya pelaburan luar. Dan benda ini macam saya katakan, ianya sangat-sangat merisaukan. Sebab anda kata kalau kerajaan terlampau menumpukan kepada hasil cukai sebagai pendapatan negara, ini akan menyebabkan masalah pada pendapatan negara untuk jangka masa panjang. Sebab ialah, dengan keadaan ekonomi kita yang tak bercantik, dengan kuasa beli rakyat yang semakin kurang, ini akan menyebabkan kutipan cukai juga akan berkurangan sebab kurangnya transaksi perniagaan. Bila benda itu berlaku, negara kita akan kurang pendapatan. Dengan tidak masuknya pelaburan-pelaburan baru, pelaburan sedia ada pun nak keluar dan sebagainya, ini akan menyebabkan ekonomi negara kita, pendapatan negara kita akan bermasalah. Jadi soalan daripada Datuk Indra Mohamed Shahar itu adalah tepat sekali dan agak malang bila Perdana Menteri gagal untuk address mengapakah hasil bukan cukai itu menurun saban tahun dan mengapakah begitu banyak sekali cukai-cukai baru yang diperkenalkan untuk cover balik hasil bukan cukai yang menurun itu. Itu yang sepatutnya dijawab oleh Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri tidak menjawab soalan itu. Tetapi macam mana, kita pun faham kerajaan kita ini kan memang suka bila ditanya lain, dijawab lain. Cuma kali ini Perdana Menteri dia agak menjawab soalan, agak menyentuh tentang konteks soalan. Cuma dia tidak menjawab dengan penuh, tidak tuntas dan masih lagi leave a very high room to be desired sebenarnya. Tetapi nak macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Suka hati mereka lah kalau mereka nak jawab betul-betul ke, tak jawab betul-betul ke, tak jawab langsung ke apa-apa kan. Sebab, yelah, mereka kan kerajaan. Mereka boleh buat sesuka hati mereka masalahnya. Kalau tak adalah Sani Hamzan kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.